Antara paparan menarik hari ini. DAP perlu serah UMNO berkukuh sokongan Melayu. Hadi perlu didakwa kerana serang kehakiman. Bersatu dijangka lulus pindaan perlembagaan milik UMNO. DAP perlu menyerahkan kepada UMNO mengembeleng sokongan pengundi Melayu untuk kerajaan perpaduan, memandangkan ketidakmampuan komponen Pakatan Harapan meraih sokongan masyarakat itu. Azmi Hassan dari Akademi Nusantara berkata, DAP sepatutnya mengakui Pakatan Harapan tidak dapat membentuk kerajaan perpaduan tanpa undi Melayu di bawah UMNO. Katanya biar UMNO raih semula undi Melayu, walaupun sehingga ke tahap mengkritik DAP, bukan tanggungjawab UMNO meraih sokongan pengundi bukan Melayu. Tidak seperti bukan Melayu yang tidak mempunyai parti lain yang mereka dapat undi, pengundi Melayu disajikan alternatif lain. Jika UMNO kelihatan lemah dan tidak mampu menangani DAP, pengundi mungkin beralih kepada Perikatan Nasional. Itu sudah berlaku. Pada 14 Februari, Ahli Parlimen Raup, Chow Yu Hui daripada DAP mengingatkan UMNO risiko hilang pengundi bukan Melayu jika berterusan dengan pendekatan konservatif. Peringatan itu sesulang UMNO menyuarakan bantahan terhadap cadangan Menteri Perumahan dan Kerajaan tempatan mengaku Meng untuk mencalonkan kampung baru Cina di Selangor sebagai tapak warisan dunia. Chow berkata apa yang dilakukan UMNO mirip perilaku Perikatan Nasional yang mana tidak disukai pengundi bukan Melayu, terutama ahli DAP. Fellow Majlis Profesor Negara, Jeneri Amir berkata, DAP dan UMNO dilihat melaksanakan strategi kelangsungan parti berorientasikan etnik. Katanya ahli DAP kuat menyokong isu melibatkan masyarakat Cina, termasuk hal budaya, bahasa, pendidikan dan ekonomi. Sama seperti UMNO, parti bertunjangkan orang Melayu. Mereka DAP mempertahankan diri apabila kepentingan masyarakat Cina terancam tanpa mempertimbangkan sentimen orang Melayu. Peguam negara perlu memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap Tan Sri Abdul Hadi Awang kerana menyerang badan kehakiman. Peguam kanan yang juga pakar perlembagaan, Bastian Pius Van Dargon, tidak bersetuju dengan kenyataan Hadi terhadap sesetengah hakim yang mana tidak dinamakannya disebut sebagai kepala dan akal yang dipengaruhi pemikiran penjajah selain dikatakan bijak sini. Katanya ia adalah penghinaan terhadap mahkamah dan peguam negara sepatutnya bertindak ke atasnya kerana melanggar sumpah sebagai ahli Dewan Rakyat. Dalam perbandingan jelas, Hadi mendakwa beberapa hakim terdahulu seperti bekas sulap presiden, kini dikenali Ketua Hakim Negara, Saleh Abbas tidak melayan tindakan yang mahu menyingkirkan syariat Islam. Hadi menegaskan umat Islam wajib bangkit menentang usaha menyesatkan mereka daripada Islam sebenar. Kenyataan Hadi itu susulan keputusan Mahkamah Persekutuan pada 9 Februari membatalkan 16 enakmen Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019 atas alasan bercanggah Perlembagaan Persekutuan. Van Dargon mengambil maklum bahawa Hadi yang menjadi ahli parlimen sejak 1986 berulang kali mengangkat sumpah bagi memelihara, melindungi dan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan, undang-undang tertinggi negara. Van Dargon juga merujuk Hakim Mahkamah Tertinggi juga mengangkat sumpah sama ketika pelantikan dan dinaikkan pangkat dalam hierarki kehakiman. Van Dargon menghujah Hadi secara melulu tidak mengambil kira fakta dalam perlembagaan memberi kuasa kepada mahkamah atas memutuskan perkara berkaitan undang-undang dalam perlembagaan di pusat dan negeri. Katanya di sini majoriti panel memutuskan negeri tidak kompeten mengubah undang-undang yang berada dalam bidang kuasa parlimen. Dalam pada itu, Peguam Salim Bashir menyatakan perlembagaan jelas membezakan ruang lingkup eksekutif, perundangan dan kehakiman. Katanya dalam mentafsir undang-undang termasuk perlembagaan persekutuan, Badan Kehakiman diberikan amanah memastikan setiap organ dan institusi negeri dalam sempadan undang-undangnya. Salim, bekas Presiden Badan Peguam berkata, tidak adil bagi Hadi melancarkan serangan terhadap kehakiman atau sesetengah hakim kerana mereka tidak dapat mempertahankan diri untuk memberi maklum balas. Bersatu dijangka meluluskan pindaan perlembagaan mirip UMNO dan DAP bagi mewajibkan wakil rakyatnya mengosongkan kerusi jika menyokong parti lawan. Menurut Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Muhammad Rafiq Abdullah, pindaan dijangka dibentangkan pada Perhimpunan Agung Khas 2 Mac depan itu selari dengan perkara 49A perlembagaan merujuk kepada Akta Anti Lompat Parti. Katanya pindaan kita buat hampir sama dengan UMNO dan DAP. Sebagai ahli parti kena akur sebarang keputusan dibuat oleh parti termasuk 6 orang itu. Mereka yang masih mengaku sebagai ahli parti kena akur perlembagaan telah diubah. Kalau tidak setuju boleh keluar parti, maka gugurlah kerusi diwakili. 6 ahli Parlimen Bersatu yang menyatakan sokongan kepada Anwar ialah Suhaili Abdul Rahman, Labuan, Zulkifli Hanafi, Tanjung Karang, Syed Abu Hussein Hafiz, Syed Abdul Faisal, Bukit Kantang, Sehari Kecil, Celik, Muhammad Azizi Abu Naim, Gua Musang dan Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Kangsar. Menurut Rafiq, sekiranya mereka enggan mengosongkan kerusi, maka Bersatu akan menulis surat kepada Speaker Dewan Rakyat, Johari Abdul, untuk mengarahkan mereka berbuat demikian. Katanya terpulanglah kepada Speaker untuk buat keputusan. Kalau kami tidak puas hati, ia akan dibawa pula ke mahkamah. Perhimpunan Agung Khas Bersatu untuk membina perlembagaannya akan diadakan di Pusat Convention IDCC Shah Alam pada 2 Mac depan.
Sekian berita hangat di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.